Oke, selamat petang kepada Trisha, Xin dan Mei Hui. Jadi ini adalah tugasan dua bagi subjek GAPD 1032 dan GKEB 1072. Jadi yang pertama sekali ini adalah biodata saya. Dan marilah kita mulai. Jadi ini adalah sedikit pengenalan bagi projek saya. Seterusnya adalah pembelajaran dan pemudacaraan. Jadi ini adalah kemahiran membaca dan kemahiran membuat nota yang saya gunakan. Jadi contoh aplikasi untuk pembelajaran dan pemudacaraan adalah yang pertama adalah Canva. Jadi Canva dia mudah digunakan tanpa kemahiran teknikal, meningkatkan kreativiti dan kolaborasi pelajar dan menyokong kerja kumpulan masa nyata. Ini adalah contoh yang saya buat. Dan Canva ini mudah digunakan untuk menghasilkan berbagai bahan visual seperti slide, pembentangan, poster, infografi, video, dan banyak lagi. Jadi yang kedua ialah Prezi. Dia dapat meningkatkan minat dan tumpuan pelajar, menyokong gaya pembelajaran berbagai dan membina persembahan lebih profesional dan berkesan. Jadi ini adalah antara dua contoh Prezi dalam media. Yang ketiga ialah sumber pendidikan. Yang ketiga ialah YouTube dan dia adalah sumber pendidikan percuma dan fleksibel dan memudahkan konsep abstrak melalui demonstrasi serta menyokong berbagai gaya pembelajaran. Adalah contoh video YouTube. Jadi yang seterusnya ialah ChatGPT yang kita sentiasa guna dan dia menggalakkan keupayaan berfikir dan kemahiran bertanya, penyediaan bahan pentafsiran dan penulisan dan akhirnya ialah meningkatkan akses dan inklusiviti. Yang terakhir ialah Napkin. Jadi kebaikan Napkin adalah meningkatkan kesedaran diri dan kesejahteraan mental, menyimpan idea secara ringkas dan mudah dan AI membantu mengkategorikan dan memahami idea. Jadi ini adalah contoh hasil Napkin yang saya buat. Jadi selain menggunakan aplikasi digital, saya juga mengintegrasikan beberapa strategi penulisan nota yang berkesan seperti kaedah pemetaan, kaedah krono, dan kaedah rangka. Jadi seterusnya ialah contoh format kaedah membuat nota. Dan ini adalah ketiga-tiga kaedah membuat nota yang saya buat. Dan yang seterusnya ialah inovasi dalam PDBC. Jadi saya buat objektif inovasi dalam PDBC dalam bentuk komik. Seterusnya, kemahiran berpikir yang saya guna adalah kemahiran berpikir kreatif, kemahiran berpikir kritis, dan kemahiran berpikir reflektif, serta kemahiran berpikir literal. Jadi, aplikasi inovasi dalam PDBC yang pertama ialah Class Tools. Jadi, dia menjadikan penyertaan pelajar lebih adil dan saksama, meningkatkan fokus dan motivasi belajar, dan memudahkan digunakan dan tidak memerlukan akal. Jadi, aplikasi ini dia mempunyai berbagai bentuk untuk memanggil murid secara rakwal. Dan ini adalah contoh penggunaan. Dan yang kedua ialah Anyflip. Dan dia dapat menukar dokumen ke format flipbook interaktif, meningkatkan pengalaman membaca, mesra pengguna, dan menyokong berbagai media. Dan ini adalah contoh yang saya buat. Dan yang terakhir ialah Padlet. Jadi Padlet dapat meningkatkan kolaborasi masa nyata, menyokong berbagai gaya pembelajaran, mengalahkan kreativiti dan penyertaan quick learner, dan sumber pusat untuk kumpulan dan projek. Yang seterusnya ialah pentaksiran. Jadi yang pertama adalah Kahoot. Dia dapat membuat malum balas serta mentah, menganalisasi data dan laporan prestasi pelajar dan sesuai untuk semua subjek dan tahap. Jadi ini adalah contoh dan dia juga mempunyai berbagai bentuk soalan. Yang kedua ialah Zquiz. Jadi Zquiz ini dia adalah platform penilaian dan kuis berasas dalam talian yang membolehkan guru atau fasilitator mencipta, mengendalikan, dan mengurus kuis interaktif secara masa nyata. Dan ini adalah contoh. Yang ketiga ialah kuis. Jadi dia menyediakan penilaian masa nyata, menggalakkan pelibatan aktif pelajar, menjimatkan masa guru melalui penggeledah otomatis, dan meningkatkan penguasaan kosakata dan pelibatan murid. Juga contoh. Yang seterusnya adalah pengurusan PDBC yang pertama, Google Classroom juga yang kita sering guna. Jadi dia dapat mengurus tugas dan menilai lebih teratur dan mengekalkan komunikasi guru dan pelajar secara efisien dan akses fleksibel kepada bahan pengajaran dan menyimpan dan penimbangan dan organisasi file yang sistematik. Yang kedua ialah Google Form. Jadi Google Form dia dapat mutakhir digital dan otomatis, mengumpulkan maklum balas dan data pelajar yang teratur dan akses mudah dan percuma melintas berarti. Yang ketiga ialah Telegram. Dia ialah dapat komunikasi masa nyata dan maklum balas segala.
dan pengkongsian bahan PDPC secara teratur dan fleksibel, dan automasi PDPC melalui contoh. Dan seterusnya ialah WhatsApp. Dia adalah juga ada komunikasi masa nyata dan interaktif dan memudahkan untuk berkongsi bahan pembelajaran dan juga kolaborasi kelas dan projek berkumpulan adalah contoh. Jadi ini adalah kesusunan kelas babak ke-21. Jadi dia mempunyai 6 jenis, yaitu the hybrid, circles, three columns, small groups, modified house shoes, pairs. Nah, ini saja. Ini adalah makin balas. MK adalah sedikit rumusan. Dan akhir sekali adalah rujukan. Jadi ini saja daripada saya. Jadi apakah Anda semua ingin memberi sedikit maklum balas tentang tugas saya? Baiklah, tanya dan syabas saya ucapkan kepada saudari Niko. Saya sangat menghargai pemilihan aplikasi dalam setiap bahagian. Sebagai contoh, penggunaan Kahoot, Quizzy dan Zquiz untuk pentafsiran adalah sangat sesuai dengan keperluan semasa dan keinginan pelajar untuk belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Saya juga suka bagaimana Anda selipkan link pada gambar yang sangat interaktif dan menjimatkan masa. Selain itu, gabungan tools seperti Class Tools dan Anyflip menunjukkan Anda sangat peka dengan elemen inovatif dalam PDPC. Untuk penambahbaikan, saya mencadangkan agar Anda menambah satu bahagian ringkas, tips penggunaan atau tutorial bagi aplikasi-aplikasi utama. Contohnya, langkah-langkah mula guna Padlet atau Google Form. Ini akan menambah nilai praktikal kepada laman ini, terutamanya untuk guru yang kurang mahir teknologi. Itulah sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya ingin memuji hasil kerja Anda yang sangat profesional dan berinformasi tinggi. Google Site ini telah menggabungkan pelbagai aspek penting dalam pembelajaran dan pengajaran digital. Saya sangat tertarik dengan bahagian kemahiran membuat nota dan membaca yang seiring dengan yang sering dianggap remeh, tetapi Anda berjaya mengangkatnya dengan memperkenalkan aplikasi seperti Prezi dan Canva sebagai alat bantu pelajar. Ini menunjukkan kesedaran Anda terhadap keperluan pelajar untuk mempelbagaikan pendekatan belajar mereka. Sebagai penambahbaikan, saya mencadangkan agar Anda menambah satu ruangan refleksi peribadi seperti pengalaman Anda sendiri menggunakan setiap aplikasi, cabaran yang dihadapi dan bagaimana Anda mengatasinya. Ini akan menambah nilai autentik dan memberi sentuhan peribadi kepada laman Anda. Itu sahaja. Baik, secara keseluruhannya, saya ingin mengucapkan syabas kepada saudari Nicole atas usaha yang sangat teliti dan bersungguh-sungguh dalam membina Google Site ini. Saya sangat tertarik dalam susun atau laman yang teratur, serta penggunaan warna dan grafik yang menarik. Ia bukan sahaja memudahkan pemahaman, malah meningkatkan minat saya untuk terus meneruskan setiap bahagian Google Site ini. Tambahan pula, saya suka bagaimana saudari Nicole mengupas dengan jelas bagi setiap aplikasi digital seperti Canva dan Zquiz. Sebagai cadangan penambahbaikan, mungkin saudari Nicole boleh mempertimbangkan untuk menambah elemen interaktif tambahan seperti video penerangan ringkas atau rekaman suara yang menjelaskan sesuatu bahagian yang penting. Ini dapat memenuhkan gaya pembelajaran pelawat yang lebih cenderung kepada audio dan video. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas maklum balas yang diberi dari rekan saya. Jadi saya akan coba untuk menambahbaikan supaya Google saya lebih sistematik. Terima kasih.